Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada hari ini, saya akan membentangkan kajian kes sejarah yang bertajuk Pilihan Raya di Malaysia. Pengenalan. Pilihan raya diadakan untuk membolehkan rakyat memilih wakil dalam membentuk kerajaan. Pilihan raya menyaksikan pengamalan sistem demokrasi di sebuah negara. Di negara kita, pilihan raya bermula dengan pilihan raya Majlis Pembandaran pada tahun 1955. Melalui Majlis Pilihan Raya, Majlis Perundangan Persekutuan 1955, sebanyak 52 orang ahli dipilih untuk menganggotai Majlis Perundangan Persekutuan yang akhirnya berjaya membentuk kabinet pertama di negara kita. Pilihan raya juga mengambil peranan yang amat penting untuk memerdekakan negara kita iaitu Malaysia pada masa yang lalu. Persoalan kajian. Latar belakang pilihan raya pertama di negara kita. B. Menjelaskan latar belakang penubuhan Suruhanjaya Pilihan Raya. C. Memerihalkan proses pilihan raya di Sabah pada tahun 2020. D. Menghuraikan kepentingan proses pilihan raya yang telus dan adil. Objektif kajian. Yang pertama, saya dapat mendalami latar belakang pilihan raya pertama di negara kita. Yang kedua, saya dapat menjelaskan latar belakang penubuhan Suruhanjaya Pilihan Raya. Yang ketiga, saya dapat mengetahui proses pilihan raya di Sabah pada tahun 2020. Yang keempat, saya dapat memberikan 5 kepentingan proses pilihan raya yang telus dan adil. Kaedah kajian. Rujukan bahan ilmiah. Saya telah membuat rujukan melalui buku teks Sejarah Tingkatan 4 KSSM 2020. Saya mendapat maklumat daripada buku teks ini. B. Internet. Saya telah melayari internet untuk mendapatkan maklumat tentang proses pilihan raya. Saya juga mendapat pelbagai gambar di media sosial berkenaan proses pilihan raya di Sabah tahun 2020. C. Pemerhatian. Saya telah pergi melawat tempat kejadian iaitu tempat mengundi. Saya dapati orang ramai bersemangat untuk mengundi untuk memilih wakil yang diidamkan untuk menjadi pemimpin. Temu bual. Saya telah menemu bual 2 orang sumber iaitu Encik Amran dan Puan Haslinda yang tinggal di Taman Cerah berkenaan pendapat mereka tentang proses pilihan raya pada tahun ini. Persoalan kajian. Pertama, memerihalkan latar belakang pilihan raya pertama di negara kita. Pilihan raya merupakan asas perkerajaan sendiri dan memberikan peluang kepada rakyat untuk memilih wakil atau parti yang akan membentuk kerajaan. Pilihan raya ini selaras dengan peruntukan dalam Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Kerajaan Persekutuan memwujudkan sebuah jawatankuasa pilihan raya bagi Majlis Mesyuarat Perundangan untuk mengkaji dan membuat cadangan tentang perkara tersebut. Setelah itu, ordinan pilihan raya pihak berkuasa kepada Majlis Tempatan untuk mengadakan pilihan raya. Pilihan raya Majlis Perbandaran yang pertama diadakan di Georgetown, Pulau Pinang pada tahun 1951. Pilihan raya Perbandaran Georgetown untuk memilih 9 orang ahli Pesuruhjaya Perbandaran Georgetown. Sebelum pilihan raya ini diadakan, ahli dalam Majlis Perbandaran dilantik oleh Gubernur negeri-negeri Selat. Seterusnya, pilihan raya Majlis Perbandaran Kuala Lumpur diadakan pada Februari 1952. Pilihan raya ini diadakan untuk merebut 12 kerusi Majlis Perbandaran Kuala Lumpur bagi kawasan Sentul, Bangsar, Imbik dan Petaling Jaya. Dalam pilihan raya ini, UMNO bahagian Kuala Lumpur dan MCA bahagian Selangor mula mengadakan kerjasama dan bergabung yang dikenali sebagai perikatan. Pilihan raya Majlis Perbandaran seterusnya diadakan pada peringkat Bandar Johor Bahru, Ipoh, Alor Setar, Melaka dan Seremban. Kerjasama UMNO MCA terus mendapat kemenangan pada kerusi Majlis Perbandaran yang dipertandingkan. Pada tahun 1954, pilihan raya peringkat negeri diadakan.
Dalam pilihan raya ini, Perikatan UMNO MCA telah memenangi 226 kerusi daripada 268 kerusi negeri yang dipertandingkan. Hal ini menunjukkan penerimaan masyarakat terhadap kerjasama antara kaum dalam politik di negara kita pada masa itu. Pilihan raya umum pertama perlu diadakan bagi merintis jalan ke arah kemerdekaan. Oleh itu, Raja-Raja Melayu bersetuju mengadakan pilihan raya bagi memilih anggota Majlis Perundangan Persekutuan MPP. Pengisytiharan pilihan raya ini dibuat oleh Sir Donald McLivray. Proses ini bermula setelah penetapan bilangan ahli MPP, penentuan sepadan pendaftaran, mengundi penamaan calon, mengadakan kempen, mengundi pengiraan undi dan mengumumkan keputusan. Pada 1 Februari 1994, Jawatankuasa Pilihan Raya telah dibentuk dengan 46 orang ahli. Tugas jawatankuasa ini adalah untuk mengkaji al-ehwal pilihan raya yang akan dijalankan. Jawatankuasa pilihan raya ini mengeluarkan bentuk A dan bentuk B. Tunku Abdul Rahman dan Parti Perikatan memilih bentuk A, sedangkan jawatankuasa pilihan raya memilih bentuk B. Mari kita lihat bentuk A dan bentuk B. Bentuk A, ciri-cirinya ialah seorang speaker, 3 orang ahli yang dilantik, 11 orang wakil negeri, 20 orang yang dilantik mewakili kepentingan, 3 orang dilantik mewakili golongan minoriti, 2 orang ahli rasmi setiausaha pertahanan dan setiausaha ekonomi, 60 orang yang dipilih melalui pilihan raya. Tempoh pilihan raya persekutuan bagi bentuk A, pilihan raya perlu diadakan tidak lewat dari bulan November 1994. Bentuk B pula, seorang speaker, 3 orang ahli yang dilantik, 11 orang wakil negeri, 20 orang yang dilantik mewakili kepentingan tertentu, 3 orang dilantik mewakili golongan minoriti, 2 orang ahli rasmi setiausaha pertahanan dan setiausaha ekonomi, 44 orang yang dipilih melalui pilihan raya, 8 orang tambahan lantikan oleh Pesuruhjaya Tinggi. Tempohnya tidak menetapkan tarikh atau masa tertentu untuk pilihan raya. Baiklah, perbezaannya hanya 8 orang tambahan lantikan oleh Pesuruhjaya Tinggi dan masanya. Dua, menjelaskan latar belakang penubuhan Suruhanjaya Pilihan Raya. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR telah ditubuhkan pada 4 September 1957 yang mana di dalam Perkara 114 Perlembagaan Malaysia memberikan kuasa kepada SPR untuk mengadakan pilihan raya umum ke atas Dewan Rakyat dan Dewan Undangan Negeri serta mengadakan pilihan raya kecil jika berlaku kekosongan. Pada awal penubuhan, SPR terdiri daripada seorang pengurusi dan 2 orang ahli. Pengurusi SPR yang pertama ialah Datuk Dr. Mustafa Al-Bakri Hassan bersama dengan 2 orang ahli yang lain iaitu Tuan Lee Iwi Boon dan Tuan Jit Singh. Selepas penubuhan Malaysia pada 16 September 1963 dan kemasukan Sabah dan Sarawak untuk membentuk Malaysia, bilangan ahli SPR yang dilantik untuk mewakili Sabah dan Sarawak menjadi ahli pertama yang diterima mewakili kedua-dua negeri tersebut. Satu pindaan ke atas Perkara 114 dalam perlembagaan telah dibuat pada 1981 untuk membolehkan pelantikan seorang timbalan presiden. Hari ini, SPR mempunyai pengurusi, timbalan pengurusi dan 5 ahli. Kesemuanya dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong selepas dipersetujui Majlis Raja-Raja. 3. Memerihalkan proses pilihan raya di Sabah pada tahun 2020.
Selepas berlangsungnya pilihan raya Negeri Sabah 2018 yang berlangsung serentak dengan pilihan raya umum Malaysia 2018, Negeri Sabah menyaksikan perubahan landscape politik yang besar selepas dua gabungan parti politik memperoleh keputusan yang hampir sama. Berlakunya anggota Dewan yang bertukar kesetiaan dari parti yang menang pada pilihan raya kepada parti lawan. Pada tahun 2020 telah berlakunya kemelut politik Malaysia menyaksikan Sabah juga turut terkesan. Perikatan Nasional PN menggabungkan UMNO Bersatu PBS PBRS mendakwa telah mempunyai majoriti kerusi DUN Sabah. Walau bagaimanapun, Yang di-Pertua Negeri Sabah bersetuju untuk membubarkan DUN selepas dipohon oleh Ketua Menteri Sabah. Pilihan Raya Negeri Sabah 2020 merupakan pilihan raya bagi memilih anggota Dewan Undangan Negeri Sabah ke-16. Pilihan raya ini dijadualkan berlangsung pada 26 September 2020 bagi memilih 73 anggota DUN yang baru. Dewan sebelum ini dibubarkan pada 30 Julai 2020 selepas permohonan pembubaran Dewan diperakui yang di-Pertua Negeri Sabah Tun Mahiruddin pada hari tersebut. Parti Gabungan Rakyat Sabah iaitu GRS memenangi pilihan raya pada tahun 20 dengan 38 kerusi. Parti GRS ini terbentuk daripada Barisan Nasional, Perikatan Nasional dan Parti Bersatu Sabah. Baiklah, di sini kita boleh lihat baiklah, yang seterusnya di sini kita ada mengundi. Yang di sini pula kita ada pusat penjumlahan rasmi undi. Yang di sini itu di Taman Cerah di depan. Iya. Okey. Saya pada hari itu saya ada merekod video semasa hari mengundi, tapi hanya di luar sekolah. Baiklah, mari kita lihat. Di sini sekarang saya bersama Faris berada di tempat kejadian pada 26 September, hari kejadian mengundi di sekolah kami di SMK Bandaraya. Sekian, terima kasih. 4. Menghuraikan kepentingan proses pilihan raya yang telus dan adil. Terdapat pelbagai kepentingan proses pilihan raya yang telus dan adil. Antaranya, keadilan dan ketulusan pemimpin dapat menjadi contoh kepada rakyat. Hal ini, rakyat akan memandang tinggi pemimpin kerana telah bertanding dengan jujur. Seterusnya, pemimpin yang dipilih berdasarkan undian masyarakat akan boleh dipercayai untuk memimpin sesebuah kerajaan. Selain itu, masyarakat juga akan dapat bersatu padu kerana telah bersepakat untuk memilih pemimpin yang sama secara tidak langsung dapat mengeratkan hubungan perpaduan antara kaum. Di samping itu, proses pilihan raya yang telus dan adil juga akan diberkati ilahi dan berjalan dengan lancar. Akhir sekali, masyarakat akan menyukai proses pilihan raya yang tanpa sebarang unsur penipuan. Kesimpulannya, pilihan raya merupakan aspek terpenting dalam menyatupadukan masyarakat untuk memerdekakan tanah Melayu daripada kuasa jajahan. Sebagai rakyat Malaysia, kita mestilah mengetahui proses pilihan raya untuk menanam cinta akan negara. Pemimpin juga perlulah sentiasa jujur dan bersifat benar dalam tindakannya untuk memajukan Malaysia seterusnya dapat bersaing dengan negara-negara luar maju yang lain. Sekian, terima kasih.